Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut, siapa dia yang jadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu orang Islam sebagai teman rapat, dan jadi apa ni, wa may yatawallahum, jadikan mereka ni sebagai kawan, tak kiralah sebagaimana yang disebut tadi, maka Allah Ta'ala labelkan mereka ini sebagai orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, izinkan kita hadir ke rumahnya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah SWT beri peluang kepada kita untuk kita terlibat sama dalam menghayati dan mentadabur ayat-ayat Allah SWT, supaya kita ni memahami, bukan setakat faham, dan juga kita mesti beramal, berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT Al-Quran melalui wahyu Jibril sampai kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada ummah. Maka kitalah di antaranya umat yang mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari ayat yang ke-9, tadabbur ayat yang ke-9 surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, mempunyai 13 ayat. Dan pada pagi ini kita sambung ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله, hanya saja, sesungguhnya, hanya saja. Innama ni makna sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kamu anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum. Allah SWT melarang kamu
sebagai kawan kamu siapa? Orang-orang yang memerangi kamu kerana agama. Perang kamu, lawan kamu sebabnya kamu Islam. Allah larang, dan mengusir kamu dari negeri kamu. Dia halau kamu. Maksudnya dia bukan setakat dia ni perang kamu, marah kamu, benci kamu sebab kamu Islam, dan malah ianya mengusir kamu. Mereka ni mengusir kamu dari negeri kamu. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Bukan setakat mengeluarkan kamu, dan juga mereka ni membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dia tolong pihak-pihak yang nak mengusir, nak halau kamu. Dia sepakat jadi spy ke, jadi yang merancang ke, tak kira lah dia tolong siapa, kewangan ke, idea ke, semua ni Allah Ta'ala sebut ni musuh-musuh kamu. Dan barang siapa wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, wa man yatawallahum, siapa jadikan mereka sebagai kawan mesra, kawan rapat, percaya, jadi pemimpin dan sebagainya, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka Allah Ta'ala sebut siapa dia yang jadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu orang Islam sebagai teman rapat, dan jadi wa may yatawallahum, jadikan mereka ni sebagai kawan, tak kiralah sebagaimana yang disebut tadi, maka Allah Ta'ala labelkan mereka ini sebagai orang yang zalim. Mereka orang yang mana jadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang Islam ni sebagai kawan rapat. Jadi Allah Ta'ala labelkan sebagai zalim. Zalim ni dosa besar. Bila sebut sebagai zalim, maka dosa besar. Ni ayat-ayat yang kita boleh faham daripada perkataan Allah Ta'ala sebut faulaika humuz zalimun, ni jenis perangai orang yang zalim. Zalim pada diri sendiri, zalim kepada agama Allah SWT, zalim. Kena berhati-hati. Allah mengancam, maknanya dia panggil ayat ancaman daripada Allah SWT. Allah ancam siapa? Orang yang menjadikan musuh sebagai kawan, sedangkan hukum melakukan yang demikian terlarang kerana berkawankan dengan orang yang sepatutnya dijadikan sebagai musuh. Di samping itu menyalahi pula akan perintah-perintah Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang zalim, yakni menjerumuskan diri ke dalam siksaan Allah SWT. Faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, bagi orang yang tak nak hukum dengan hukuman yang ada dalam Quran. Allah Ta'ala hukumkan mereka ni zalim, fasik, kafir. Kenapa jadi zalim? Kerana dosa besar. Itu menunjukkan Allah labelkan mereka yang tak nak ikut hukum Allah. Ini dalam ayat ni mereka yang tak nak dengar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu jadikan mereka itu sebagai teman rapat. Musuh aku, musuh kamu. Jadi jelas ayat ni jelas. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ayat ni panjang. Panjang ada beberapa huraian-huraian yang Allah Ta'ala jelaskan hukum. Ini berkaitan hukum lah. Ada hukum. Allah Ta'ala seru hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan ja'akumul mu'minatu muhajiratin, perempuan yang beriman, dia beriman. Famtahinuhunna, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Dia mari dia kata, ya Rasulullah, saya ni Islam, saya ni beriman, ataupun saya nak jadi Islam, saya nak jadi orang beriman. Dia mari ni daripada mana ni? Daripada Mekah pergi ke Madinah. Ni cerita dia ni. Jadi adalah seorang perempuannya, seorang perempuannya, nama dia Ummi Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia ni Ummi Kalsum ni, dia mari daripada Mekah. Bila mari daripada Mekah, mari jumpa dengan Nabi, maka ada adik-beradik dia nama Umarah dengan Al-Walid. Mari nak ambil dia. Dan ini berkaitan dengan di antaranya dia panggil rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada 1 Zulkaidah pada tahun ke-6 Hijrah. Bila dalam perjanjian Hudaibiyah ni gencatan senjata tak boleh gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Mana orang Islam tak boleh perang dengan orang kafir, jadi perjanjian Hudaibiyah ni kira dimeterai. Lepas tu dalam perjanjian Hudaibiyah ni, bila mana orang Islam kalau dia pergi ke Mekah ni dipersetujui oleh kafir Quraisy. Bila mana orang Islam pergi ke Mekah, orang Mekah tak boleh nak hantar balik. Bebas kat Islam ni, biar dia nak Mekah, ikut dia lah. Tetapi kalau orang Mekah, orang kafir, dia pergi ke Madinah, kalau dituntut, maka orang Islam ni dia kena lepas balik. Jadi hak pergi cari Nabi ni setelah perjanjian Hudaibiyah berlaku, maka Ummi Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ni, Ummi Kalsum binti Uqbah ni, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata dia ni beriman. Itu masalah. Masalah bila dia pergi ke Madinah, maka adik-beradik dia mari cari umrah dengan Al-Walid. Jadi bila mana mari tuntut ni adik-beradik aku ni, puan ni, Ummi Kalsum ni adik-beradik aku nak ambil balik. Maka bila begitu Allah Ta'ala arahkan kepada orang Islam ni, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Inilah dia panggil kesan besar peristiwa yang dia panggil
membantu kepada pembukaan kota Mekah. Sebab perjanjian Hudaybiyah ni memberi keuntungan yang besar kepada orang Islam. Sebab senjata tu berlaku selama 10 tahun tak boleh perang. Bila tak boleh perang ni peluang, bila orang Islam bila dia pergi ke Mekah, dia boleh berdakwah. Orang kafir tak boleh bunuh orang Islam. Maka inilah masanya Nabi ambil peluang dengan sahabat-sahabat lain untuk nak berdakwah penduduk-penduduk Mekah. Bila mana Nabi pergi membuka kota Mekah, maka penerimaan daripada penduduk-penduduk Mekah tu nampak sudah ada yang bersedia. Allah Akbar, hebatnya. Orang panggil, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang fatana, cerdik cara Nabi menyusun strategi. Dan Nabi ni yang boleh jadi perjanjian Hudaybiyah ni di Hudaybiyah setelah Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi pergi tawaf, Nabi pergi tahallul. Maka Nabi pun ajak sahabat-sahabat yang lain yang nak bersama Nabi untuk pergi buat umrah. Nabi bawa seramai 1,400 orang. 1,400 orang untuk nak masuk kota Mekah. Tiba-tiba disekat. Bila disekat, maka sahabat-sahabat yang bersama Nabi ni tak apa, ambil keputusan kita perang. Tu pun Nabi ni tak si perang ni, tak si perang benar ni, maknanya bukan kata niat nak pergi perang, nak pergi buat umrah sahaja. Tu je Nabi berbincang dengan kafir Quraisy ni yang mari bincang dengan Nabi. Nak cerita laluan Nabi pun, Nabi tidak pergi ikut jalan-jalan biasa. Nabi pergi melalui jalan-jalan yang orang tak lalu. Nak ceritanya Nabi tak si tembung, tak si bertembung dengan musuh ni. Sebab Nabi niat nak pergi buat umrah. Sebab Nabi mimpi, Nabi rindu nak pergi buat umrah. Umrah tak boleh buat di Madinah, mesti buat di Mekah. Maka 1,400 orang bersama Nabi ni dalam rombongan untuk nak pergi buat umrah, tiba-tiba disekat. Dan juga dalam peristiwa tu juga, bila dihantar Sayyidina Osman ke Mekah untuk buat rundingan bahawasanya Nabi nak pergi buat umrah, tiba-tiba dengar cerita khabar angin Sayyidina Osman sebagai wakil daripada Nabi untuk berbincangnya telah dibunuh. Bila dengar cerita Sayyidina Osman ni kena bunuh, inilah maka tentera-tentera Islam, sahabat-sahabat Nabi yang lain, tak apalah ya Rasulullah, Sayyidina Osman sudah tertangkap dan dibunuh, tak apalah, alang-alang lah kita perang. Tiba-tiba dapat cerita sahihnya tak jadi, tidak dibunuh Sayyidina Osman. Maka jadilah perjanjian Hudaybiyah itu berlaku. Daripada perjanjian Hudaybiyah ni lah, maka berlaku pula selepas itu pembukaan kota Mekah, yang mana kita lihat ramai penduduk Mekah masuk Islam, menerima Islam setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah. Jadi dalam cerita ni Allah SWT tujukan al-mu'minat muhajirat ni, perempuan yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, ialah di antaranya lah Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ni mari buat declaration dengan Nabi, isytiharkan dia ni mukmin, dia mukminah. Maka Allah SWT kata, sebelum daripada kamu suruh Muhammad, suruh kepada adik-beradik dia hak nak mari ambil ni, cek dulu, famtahinuhunna, kamu cek, uji dulu. Kita panggil imtihan budak-budak anak-anak kita duduk sekolah Arab tu. Ni musim dia ni imtihan dia panggil, ujian. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad dan orang Islam ni, famtahinuhunna, kamu bagi ujian, tes dulu keimanan dia ni, tes dulu betul ke tidak dia ni beriman. Kalau dia betul-betul beriman, dia ada hukum lain pula. Kalau dia mari-mari ni bukan beriman pun, mari-mari ni mari nak jadi spy, mari nak ada udan di sebalik mi, ada niat-niat lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada perempuan-perempuan yang mari daripada Mekah kembali ke Madinah. Nabi tanya, billahi alladhi la ilaha illahu ma kharajti min bughdi zawjin.
Nabi tanya, demi Allah yang tidak ada Tuhan menaikkan dia Allah, benarkah anda ni mari? Katanya Nabi, benarkah kamu ni mari ni tidak lari daripada sebab kamu benci kepada tok lelaki suami, maka mari lari sini. Tidak masalah ni kan? Takut balas dengan tok lelaki. Tok lelaki kata, mun pak tak usah duduk rumah aku, tak ada tempat nak pergi ke Madinah. Bukan gini kah? Ada. Okey, baik. Tik satu. Maka lagi Nabi tanya lagi, billahi ma kharajti raghbatan bi ardin an ardin. Maka Nabi tanya lagi, demi Allah, benarkah kamu ni tidak lagi sebab apa? Sebab kamu nak pindah daripada satu negeri ke satu negeri, sebab nak duduk puas duduk, tak usah duduk Mekah, mari cari negeri lain, berhijrah semata-mata nak tukar angin, nak tukar kapung, nak tukar IC dan sebagai contoh. Tukar 03 jadi 06. Lagi tak usah duduk Mekah, pergi Madinah. Adakah sebab tu? Maka jawapannya tidak. Itu soalan-soalan yang Nabi tanya kepada di antaranya Ummi Kalsum tadi. Billahi ma kharajti iltimasan di dunia. Adakah kamu ni demi Allah, mana kamu ni mari berhijrah ni, adakah kamu ni mencari kepentingan dunia kamu? Ada sebab-sebab nak mencari beli aset sini kah? Aset sini murah, lepas tu boleh jadi penduduk tetap sini kah? Kau macam mana? Ada duit lebih nak cari tanah kat ni kah? Kat Madinah ni? Tidak juga. Cek dulu soalan ni. Dia boleh jawab. Apa jawapan dia? Billahi ma kharajti illa hubban lillahi wa li rasulih. Demi Allah, adakah kamu mari ni, kamu tidak lari daripada tempat kamu tidak tinggal negeri Mekah kamu, kecuali alasan kamu datang ke Madinah ini alasannya kerana kamu cinta kepada Allah dan Rasul. Ini jawapan dia, ya dah. Allahu Akbar. Jadi Nabi kena tanya dulu, sebab bila kerana Allah dan Rasul, makna betul-betul dia beriman, betul-betul telah dicek, telah disemak, telah diselongkari. Maka jawapan ni memang betul-betul Ummi Kalsum binti Uqbah ni, maka benar-benar dia ni beriman pada Allah dan Rasul. Maka Allah Ta'ala sebut, Allahu a'lamu biimanihin. Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan keimanan mereka. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah Ta'ala, amat-amat lebih mengetahui. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Kalau maka sekiranya kamu mengetahui mereka itu mukmin, sungguh-sungguh dia mereka ni beriman, mukminat, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, jangan kamu serah balik kepada anak beranak dia hak kafir, jangan serah. Jangan serah. Macam kita nah, orang nak masuk Islam, dia mari minta perlindungan dengan kita. Dia kata dia nak masuk Islam, pergi ke Perkim. Dia Perkim lah tempat kita kan. Dia pergi majlis agama hantar ke Perkim tempat mengaji. Tiba-tiba ahli keluarga nak nak balik dia, jangan bagi. Hukum tak boleh bagi. Ni ayat dia ni. Fala tarji'uhunna ilal kuffar, jangan kamu kembalikan mereka kepada keluarga dia yang kafir. Jangan serah. Sebab apa? Sebab risiko tu besar. Hukum dah jadi berubah. Kerana Allah Ta'ala sebut, walaupun yang mari tu untuk tu suami dia, tak boleh bagi. Lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Tidaklah mereka itu halal bagi mereka, suami mereka tak halal. Putus dah. Sebab apa? Sebab ada Islam, tak ada hubungan tu. Walahum yahilluna lahun. Dan mereka itu suami-suami mereka yang kafir itu tidak halal juga bagi mereka. Dia tidak halal, perempuan tidak halal bagi suami mereka yang kafir,
Suami yang kafir, suami mereka dahulu yang kafir pun tidak halal dah bagi mereka, dah putus dah. Nah, sebab Islam dengan kafir ni tak boleh jadi dijadikan suami isteri. Ada tempat-tempat negara kita ni alhamdulillah, tapi ada negara lain yang tidak kuat kuasa ke hukum tu, maka kalaulah isteri tu Kristian boleh nikah dengan Islam, tak sah, nikah tak sah. Ni ayat dia ni. Inilah orang kata utuhnya kita mengaji. Kadang-kadang kita follow tak tahu apa benda, ikut je lah. Boleh kok, tak ada kok lah nanti kita mengaji ni. Jangan main kok. Maka cara macam mana nak selesai bagi comel, nak selesai bagi comel, tok lelaki nak mari ambil tak boleh. Lepas tu tok lelaki nak orang panggil, minta maaf istilah, orang panggil apa, deposit. Taklah, takkan nak rugi begitu. Maka Allah Ta'ala ajar cara. Tok lelaki pun bila tok lelaki dia yang kafir tu, bila dia nak mari tuntut isteri dia yang sudah masuk Islam ni, dia kata ustaz je kawan nikah dengan dia dulu habis banyak mana hantaran. Taklah, banyak mana rugi kawan, bening lagi, pitih pun habis. Maka Allah Ta'ala ajar, wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Mahar dulu, mahar nikah dulu, bayar balik. Kita orang Islam ni kena bayar balik lah kepada suami dia. Bayar tu qada munasabah. Qada munasabah. Nak 1 juta. Dan boleh nak bini kahwin tu. Tapi kahwin nak claim 1 juta. Mahal kahwin 1 juta. Nyanyi lagu tu. Qada. Yang munasabah mahal dia. Mahal standard tu berapa? Agak-agak. Yang ni berikan kepada orang kafir itu sejumlah harta yang menyamai qadar mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri-isteri mereka terdahulu sebelum masuk Islam ni, isteri ni. Jika isteri-isteri itu sudah masuk Islam, supaya mereka tidak rugi kerana kehilangan isteri dan kehilangan harta. Bini hilang, harta pun hilang. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. Kamu tidak berdosa, wala junah alaikum, tak dosa bagi kamu. Siapa orang Islam? An tankihuhunna, bahawa kamu nak kahwin dengan mereka. Orang Islam ni nak kahwin dengan perempuan tadi, hok masuk Islam. Tak dosa. Hak perkim tu boleh pergi pilih lah. Tak dosa, boleh. Hukumnya boleh. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Asalkan sahajanya apabila kamu berikan bayar balik mas kahwin mereka tu kepada suami. Kalaulah suami mari cari apa semualah. Kalau dia kata tak ada dah, kita ni untuk lelaki mati dah, tu dia panggil peluang kemasan tak habis piti banyak. Mana dia nak kahwin tu jadi mudah. Tapi kalau untuk lelaki tutup apa semua cari, maka penyelesaian yang dia ajak oleh Allah Ta'ala, beri wa atuhum ma anfaqu, beri mas kahwin. Bagilah berapa ribu, berapa yang dikehendaki, bicarlah balik. Maknanya walaupun isteri kamu dah masuk Islam, tapi kita ni Allah Ta'ala ajar supaya wa atuhum ma anfaqu, qada-qada yang boleh dibicarlah. Wala tumsiku bi'asamil kawafir, dan janganlah kamu berkeras memegang pada tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Contoh hak ni hak suami pula ni, hak lelaki. Ayat ni panjang cerita dia ni. Kalau ni katanya kalau untuk lelaki, hak tadi perempuan dah habis cerita dah. Hak ni orang lelaki. Dianya orang lelaki ni dia masuk Islam. Jadi isteri dia tak masuk Islam.
Nah, ajak masuk Islam tak usah masuk Islam. Maka bagaimana? Jadi tak ada hubungan lah dia dengan isteri itu, putuslah dia dengan isteri dia, kecuali isteri dia nak masuk Islam. Kan? Ni ayat dia ni. Wala tumsiku bi'asamil kawafir, dan janganlah kamu berkeras memegang pada tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Maksudnya perempuan tu bini-bini yang kafir, yang jadi bini kamu dulu masa kafir. Nah, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Jadi orang Islam ni boleh minta mahar. Orang-orang Islam disuruh menuntut mas kahwin kepada orang-orang kafir bagi isteri-isteri mereka yang telah lari kepada orang-orang kafir itu berkeadaan murtad, dengan meninggalkan suami mereka daripada kaum muslimin. Kalaulah andai kata orang Islam ni tiba-tiba, contoh dia tidak Islam, lepas dia masih Islam, tiba-tiba isteri dia ni lagi, dia pasal ni masih Islam, tiba-tiba isteri lagi pergi kepada orang kafir, boleh nak minta ganti rugi mahar tadi dengan orang kafir ni, ambil dia, nikah dengan dia tu. Dia mau bayar kahwin habis dulu mas kahwin, nikah dengan dia adalah dalam 3,000 riyal bayar. Nak modal kahwin tu 3,000 riyal tak mampu deposit. Dia mau nak ambil lah, sebab dia tengah kahwin kok mana pun kahwin tak ada hak bini dah. Sebab dia tu lari daripada Islam, jadi murtad. Jadi murtad. Jadi kurang-kurangnya dia mau bayar balik. Dia pun lagu tu juga. Orang kafir lagu tu juga. Dulu kahwin nikah dengan dia ni ambil 3,000 riyal modal kahwin. Mas kahwin contoh. Mahar dia panggil. Jadi kahwin nak claim main 3,000 riyal, kita pun bayar. Bila bayar dekat tak ada masalah lah, lesar lah. Dia panggil, kita pun tidak terfikir macam mana Allah SWT ni buat hukum supaya dia pun redha. Kurang-kurangnya bini tak ada hak ni, kita boleh bini hak lain pula. Duit ada, modal ada. Tu dia. Masya Allah, hebatnya. Was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukumullah. Dzalikum hukumullah. Demikianlah hukum Allah SWT. Ini hukum. Jadi supaya orang panggil hubungan itu jadi orang panggil molek. Tidak jadi sebab isteri dia ni lagi, maka jadi perang kok si qadar. Boleh bicara lagi, boleh bicara. Yahkumu bainakum, Allah Taala menghukum di antara kamu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Taala itu maha alim, maha mengetahui, maha hakim, maha bijaksana. Baik. Kenapa ni hukum ni terjadi? Contoh ni dia nampak, kita akan nampak hikmah bagaimana Allah Taala turunkan ayat ni. Hukum ni terjadi, Allah Taala susun hukum ni terlaksana, kena dilaksanakan, terpakai. Sebab contoh, kalaulah andai kata hak lelaki ni dia ada isteri dia, tapi isteri dia masih kafir ataupun sudah murtad lagi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala putuskan hubungan ni dengan isteri? Sebab untuk memudahkan bagi dia. Contoh, andai kata kalau dia sudah ada isteri, hak Islam ni 3, isteri kafir ni seorang, maka dia tak boleh dah, hukum tak boleh dah. Sebab orang lelaki ni dia boleh kahwin jadi bini dia, dan ada satu masa serentak boleh setakat 4. Bukan mesti 4, boleh setakat 4. Bila boleh setakat 4, kalau dia ada satu isteri, hak kafir jadi 1, jadi 4. Maka contoh seorang lagi, kalau dia nikah seorang lagi jadi 5 isteri. Tak jadi 5, jadi 4, sebab hak isteri yang kafir itu tak ada hubungan dengan dia.
Walaupun orang kata demo ni jadi 5 bini demo 5 ni hak kafir ni seorang ada kafir tak masuk, maka hak ni lah nak ceritanya itulah hikmahnya. Masya Allah. Allah Akbar. Kenapa Allah SWT luluskan perkahwin ni walaupun tok lelaki dia ada dos sana hak kafir? Kenapa Allah Ta'ala luluskan untuk berkahwin dengan orang Islam? Sebab ada hikmah. Kerana bila mana dia ada suami yang Islam, maka dia ada orang panggil tempat dia nak bergantung. Dia ada tok lelaki untuk cari nafkah dia, jaga keselamatan dia, jaga mengaji, makan minum dia semua. Walaupun dia ada tok lelaki, jadi Allah Ta'ala putus. Kalau tidak tak boleh nikah sama dia sini. Keselamatan dia terancam. Tak ada tok lelaki, tak ada orang nak jaga dia, tak ada orang nak bimbing dia. Pak saudara hamba seorang ambil mu'alaf. Dia dah ajar. Keluarga isteri ni tidak menentang, belum lagi Islam. Dia balik sebelah Sarawak ke Sabah tak ingat. Sebelah sana. Dia balik. Dia kira putuslah hubungan dengan suami dia sana. Jadi bila dia masuk di Perkim ni, maka dia nikah di sini. Jadi tapi hubungan dia dengan ayah mak dia tu walaupun tak Islam masih lagi berkekalan. Balik taat pada ayah mak. Itu je Islam tu dia jaga. Bukan kata mak ayah putus hubungan. Tak ada putus hubungan mak ayah. Kok mana putuslah mak ayah dia. Dia kena taat, patuh, sayang, kasih kepada ibu dan ayah dia. Cuma batasannya mak ayah tidak Islam, anak Islam. Makanan-makanan yang mak makan cara tidak halal, maka dia tak boleh makan. Itu je bezanya. Yang comelnya dia boleh dakwah ayah mak dia Islam supaya masuk Islam. Itu yang terbaik. Kesian kepada mak ayah. Kesian kepada mak ayah dia. Itulah maknanya cara kita yang sudah Islam, sebagai anak yang sudah Islam, maka dia panggil jadi tanggungjawab anak pula yang sudah Islam ni fikir bagaimana nak mengajak dakwah kepada mak ayah dia ni supaya mak ayah dia ni selamat boleh masuk syurga sama. Kita ni tidak fikirlah masalah tu sebab mak ayah keturunan kita Islam dah tak fikir kita. Tetapi kalau orang yang baru dia masuk Islam, dia akan fikir. Sebab tu dia berjaya untuk nak dakwah. Dia fikir dia boleh hajak. Dulu dia paderi, dulu dia benci Islam, tapi sekarang ni dia berdakwah ramai kita tengok, Masya Allah, hebat. Bukan setakat dia boleh dakwah beberapa orang, boleh dakwah sampai ribuan orang. Allah Akbar, hebat. Ada kita tengok Muslim yang mu'allaf yang dia hamba tak ingat nama apa dia buka kedai free main makan kedai dia. Nak makan banyak mana makanlah. Lepas tu makan free, cuma orang nak infak ikut banyak mana nak infak. Makan free, kita rasa hari ni berasa nak buat tabung di restoran dia ni nak berapa RM1. Makan habis RM100, tapi RM1, tak ada masalah makan. Tapi nak infak. Akhir sekali dia buka cawangan orang hok mari makan free ni, akhir sekali masuk Islam. Tu hebat dia berdakwah. Kita tengok ni, Masya Allah. Dia fikir cara dia nak berdakwah macam mana. Kita tak fikir. Sebab keluarga kita semua, sepupu, sepapak, anak beranak, family kita Islam dah. Maka walaupun begitu, kita kena cuba sedaya upaya main peranan lebih kurang sikit seorang. Bagaimana cara. Ada satu seorang minta ambil masa sikit, seminit 2. Seorang datuk jumpa dia di masjid istana. Dia kata, Ustaz, saya ambil peranan, ambil tanggungjawab. Setiap orang-orang yang tak Islam yang saya pergi bermuamalah dengan dia, contoh kedai, saya pergi kedai dia tu Cina, dia tu India, tak kira apa bangsa. Saya tanya dia Islam tak Islam. Jadi saya ambil peluang untuk berkongsi. Islam ni lagu ni, masuklah Islam. Jumpa orang yang tak Islam, masuklah Islam. Kamu selamat masuk Islam. Akhirat lepas pada kamu mati, kamu nak pergi ke mana?
Kalau masuk Islam, kamu akan selamat sampai ke syurga. Kalau kamu tidak Islam, kamu tak akan selamat, tak bertemu dengan syurga. Jadi dia balik mikir ramah dah masuk Islam dengan dia. Cara personal gitu je, kecek. Dia kata tentangnya hebat macam-macam lah. Dia diugut untuk apa ni, kerana dia berdakwah. Ada tu seorang tu India, dia berdakwah. Akhir sekali keluarga mari cari. Dia kata saya tidak memaksa dia nak masuk Islam. Risiko banyaklah juganya. Jadi maknanya dia kata apa Ustaz itu, jasa saya untuk Islam itu saya yang sampai hari ni dia pun beli tanah lebih kurang 3 ekar. Dia nak bina seperti perkim lah di tak silap hamba di dekat area Bacok dah, tak ingat Senok Tawel dekat-dekat tu lah. Beli 3 ekar untuk dia nak bangunkan seperti mana perkim, tempat pusat dakwah. Orang nak belajar masuk Islam, nak sebar-tebarkan ilmu, nak duduk situ, macam-macam dah dia duduk susun. Jadi nak ceritanya Masya Allah, hebatlah orang yang ada pemikiran macam ni. Dia panggil tidak dalam keadaan relax macam ramai-ramai, tapi dia ambil panggil ni jasa saya untuk saya nak bantu Islam. Jadi kita pun kena dah panggil sedikit sebanyak fikir bagaimana apa jasaku untuk Islam, untuk agama. Jadi tuan-tuan semua, hamba sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung esok pagi ayat yang seterusnya nanti. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.